العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, melainkan Dia, melainkan Dia. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ipoh 102.7 FM. Ya man jaa 'indaka bil huda man fil akhirati ma tamanna. سيد المرسلين هو سيد المؤمنين هو سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء. اللهم صل على محمد سيد الأولياء. اللهم صل على محمد سيد الكواكب. اللهم صل على محمد سيد المراتب.
صل على محمد سيد الأعلى. اللهم صل على محمد سيد الفضلاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. DJ Siti, dapat anugerah ke? Ish, belum lagi lah. Ni, nak umumkan. Dengar ya. 6 Julai adalah hari ulang tahun Radio IKIM. Tahun ini yang ke-22. Jadi, selamat ulang tahun Radio IKIM. Terima kasih kepada para pendengar yang menyokong kami selama ini. عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك. كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفاض شوقي له وحل في أضلعي. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي. ملأت قلبي فدا وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Khabar Orang Muda. Apa khabar orang muda kita semua? Harapnya sihat dan sejahtera semuanya. Dan hari ini kita nak bersama dengan seorang lagi orang muda untuk berkongsi pengalaman beliau. InsyaAllah bersama kita ada saudara Salman Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih banyak ni dalam sibuk-sibuk ni kan. Dia punya jadual jangan cerita. Tapi ni Alhamdulillah sempatkan juga, adakan juga masa untuk bersama dengan kami di Radio IKIM untuk perkongsian kita dalam Khabar Orang Muda. Jadi bila sebut tentang Salman ni kan, Salman lebih dikenali sebagai Salman sajalah. Salman, nama pena Salman Yusof. Salman Yusof nama pena. Jadi sekarang tengah buat apa sebenarnya dari segi latar belakang lah. Lahir di mana, menetap di mana, boleh kan? Boleh kan kalau boleh kan? Dan bekerja kat mana sekarang ni? Okey, baik. Terima kasih DJ Yati kerana memberi saya ruang lah untuk kita share dalam slot ni. Saya lahir di Kelang. Hesta Kelang, Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang. Tinggal sekarang ni di Shah Alam lah. Dan bekerja sepenuh masa di Global Peace Mission Malaysia. Ni orang-orang yang berprihatin. Itulah untuk ni, dan sekarang tengah sambung master di INSIAF sambil kita kata buat kerja-kerja prihatin ni lah dalam negara dan luar negara lah untuk kita kongsikan kepada anak-anak muda, masyarakat di Malaysia dan sebagainya lah. Maksudnya sekarang ni memang bekerja sepenuh masa di NGO lah untuk kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Betul. Tapi ada sijil ataupun belajar dalam bidang perakaunan. Dalam bidang Islamic Finance sebenarnya. Saya graduate di USIM. Saya dulu belajar di USIM. Graduate di bahagian Muamalat Administration lah. Pentadbiran muamalat. Seterusnya sebelum saya masuk master tu, saya ada ambil certification di ITFIM, Certified Professional Syariah Auditor. Dan sekarang saya sambung master di INSIAF di bahagian Islamic Finance juga. Bunyi macam tak ada kaitan. Tapi tiba-tiba macam mana lah boleh terjun ke bidang NGO, kan? Jadi daripada umur berapa sebenarnya? Ni menarik sebab bila kita kata anak muda tapi suka kepada kerja-kerja kebajikan, kan? Kadang sebab orang kata kerja-kerja kebajikan ni tak ada bawa income, boleh kaya ke, kan? Anak muda mesti maksud ialah Sir Salman masih muda, pastinya nak cari kewangan lebih dan sebagainya untuk kehidupan lah maksudnya, kan? Jadi macam mana bibit-bibit awal Salman boleh terlibat dengan NGO untuk kerja-kerja kebajikan? Okey. Saya sebenarnya dari kecil lah dah terbiasa dipaksa dan diminta. Dipaksa dan diminta lah oleh mak ayah saya sendiri. Waktu memang kita daripada kecil dah diajar untuk bantu orang walaupun kita sebenarnya tak tahu untuk apa. Sampailah saya habis SPM. Saya habis SPM waktu tu, orang kata orang habis SPM ni dia nak kerja. Ya, betul. Kan nak kerja, nak tunggu masuk degree ke sementara dapat mana panggilan, kan? Nak tunggu panggilan mana-mana. Saya cakap kat mak saya, mak nak kerja ni. Mak saya kata, kerja apa? Kerjalah apa yang boleh, kan? Kerja McD ke waktu tu. Sempat saya kerja dekat Uniqlo sekejap. Waktu tu. Lepas tu mak saya kata, berhenti. Saya kenapa kena berhenti? Pergilah kerja dengan NGO ke apa. Saya waktu tu macam, kerja dengan NGO, kerja kat Uniqlo ni best lagi. Gaji tu beza lagi. Kan? Tiba-tiba kena ni. So start daripada lepas SPM tu, kita sebenarnya buat kerja sukarela ni dalam permulaan paksa rela. Dia bukanlah sukarela. Dia bukan sukarela, dia paksa rela sampailah nak satu ketika tu Allah nak tunjukkan sebenarnya ada something else yang kita dapat bila kita terlibat ni. So memang lepas daripada SPM, saya libatkan diri untuk kerja-kerja volunteer. Saya waktu tu bermula di Islamic Outreach ABIM lah. Kita bermula untuk membantu warga-warga yang mu'alaf masuk Islam, assist dia pendaftaran di JAIS dan sebagainya. Dan seterusnya bila masuk ke universiti, kita terlibat dengan program-program universiti dan juga volunteering di luar lah, di banyak organisasi lah. Dan sampailah sekarang dia dah melekat. Kita pergi masuk office, kerja dalam office. Sebab sebelum saya di Global Peace Mission, saya kerja di tempat lain. Saya masuk office, kata tak kena. Duduk office 8 sampai 6 hari-hari. Kata tak boleh ni, kena keluar. Keluar, kita cari medium untuk kita khidmatkan diri. Jumpalah dengan Global Peace Mission Malaysia untuk terus bekerja sampai sekarang lah. Maknanya memang hati tu lah. Hati tu memang jenis orang yang suka kepada kebajikan, nak tengok orang senang ke macam mana sebenarnya? Betul. Saya sebenarnya start daripada lepas SPM tu.
Sehingga tahun 2017 tu saya volunteering tu biasa-biasa je. Kata ada ruang untuk volunteer, kita volunteer. Sampailah tahun 2017, waktu tu kali pertama saya dapat jejakkan kaki ke Bumi Syam, ke Syria. Syria. Sebab sebelum tu 2-3 tahun sebelum tu memang saya ada bantu dari sudut di Malaysia, kita buat advocacy campaign. Kita buat macam flash mob dan sebagainya. Kita ada buat event, hatta di universiti pun saya bantu untuk anjurkan. Sampailah dia tanya, Salman nak tak pergi ke sana untuk tengok sendiri macam mana situasi di sana. Dan sebelum tu memang kalau di Malaysia memang dah ada lah, saya terlibat juga dengan banjir bah besar dan sebagainya. Cuma situasi di Malaysia ni kita dah faham. Tapi situasi di luar negara, kan, bila kita terlibat dengan aktiviti volunteering ataupun kita menjadi petugas kemanusiaan sepenuh masa, kenapa sebenarnya kita nak fight for the cause? Kan, macam contoh kita duk cerita pasal Syria ni tapi tak tahu apa sebenarnya berlaku. Betul. So 2017 tu saya pergi, saya sampai, saya jejakkan kaki di situ untuk tengok sendiri. Saya kata yang waktu itu sebelum saya sampai, saya kata kali ni aku pergi, aku nak tengok betul ke yang cerita orang bawa ke Malaysia ni sebenarnya. Kan negara ni perang, jumpa orang tak ada kaki lah, apalah. Dan memang bila pergi tu, kita jumpa. Oh, memang Allah bagi jumpa? Memang Allah bagi jumpa. Itulah pertama kali saya jumpa dengan warga Syria. Kita punya, waktu tu hari ketiga, kita pergi ke pusat rehab. Yang mana pusat rehab ni adalah penempatan sementara untuk mereka yang dapat rawatan lah di hospital-hospital. Untuk pemulihan lah kira-kira. Untuk pemulihan. Hospital rehab ni hospital yang didirikan oleh Malaysia for Syria lah. Mereka ada banyak lah diorang punya projek di sana. Kita pergi, kita masuk, kita tengok, kita jumpa dengan warga-warga mangsa perang. Yang mana ada yang menceritakan bangunan sebelah yang dibom, bangunan dia bergegar, dia tengah kerja di bakery. Allah. Nak jadikan cerita oven tu jatuh, Allah, kaki dia putus. Saya waktu tu pergi tu speechless. Kita nak nangis tak boleh nak nangis. Kita nak bagi dia senyuman pun kita tak boleh nak bagi senyuman. Bayangkan saya dengan keadaan pertama kali jejakkan kaki ke situ. Dan saya balik tu, sampai je Malaysia, diorang kata, Salman perlukan kaunseling tak? Sebab biasanya sampai sekarang, kita sendiri di Global Peace Mission Malaysia, memang sesiapa yang kita hantar ke conflict countries, bila dia balik, kita akan bagi dia sesi kaunseling sekiranya perlu. Sebab apa? Trauma ya? Betul. PTSD. Terpanggil Post-Traumatic Syndrome Disorder lah. Dia bukanlah sindrom apa, dia cuma post-trauma. Ada orang dia balik lepas dia tengok kejadian-kejadian macam ni, dia akan teringat dalam masuk mimpi lah, kan, tak boleh nak terbayang-bayang dan sebagainya. So saya kata balik tu saya tak tahu nak kena kaunseling sebab apa, kan. Sihat je, rasa okey je. Tapi from time to time tu saya jadi macam astaghfirullahalazim, ini yang sebenarnya berlaku dalam dunia Islam. Dan bila saya pergi tu, saya kata aku dah sampai, aku dah pergi, aku dah lihat sendiri. Tapi kalau balik ni kita tak bawa mesej ni kepada orang, dan orang takkan tahu sebenarnya apa yang berlaku. Sebab kita mungkin setiap orang yang pergi ni, dia mungkin ada rakan-rakan dia, atau kita kata ada crowd dia yang dia boleh share. So saya waktu tu saya kata, maybe inilah Allah nak tunjuk yang you need to be more serious in this. Untuk be serious dalam membantu, kan. Mungkin waktu tu saya kata kalau saya tak kerja dalam bidang ni pun saya akan tetap untuk share. So start daripada situ kita kata this will be my passion whatever it is. Kerjalah kat mana pun, inilah passion je, untuk kita bantu sama-sama mengangkat isu-isu kemanusiaan bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara juga. Betul. Tu kata orang tu dengan hati, dengan izin Allah SWT, Allah akan mudahkan apa yang kita nak sebenarnya. Betul. Supaya kita dapat jumpa, belajar macam-macam lah. Saya yakin dan percaya ada macam-macam yang Salman dah belajar daripada misi-misi kemanusiaan yang telah berjalan. Apa yang dipelajari oleh Salman, pengalaman Salman, kita akan kongsikan. Untuk anda jangan pergi ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk Khabar Orang Muda. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah.
Kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi khabar orang muda. Pada malam ini kita bersama menerusi perkongsian bersama dengan anak muda kita. Kita ada saudara Salman untuk perkongsian kita. Salman, Muhammad Yusof untuk perkongsian kita pada malam ini. Dan tadi, Salman cerita tadi menarik sebab bila Salman kata mak ayah yang antara faktor Salman terlibat dengan dunia sebagai petugas kemanusiaan. Jadi, mak ayah memang ada latar belakang orang-orang NGO ke macam mana ke? Tidak ada. Tidak ada. Mak saya terakhirnya dia pencen awal sebagai pengetua di Samtouch lah. Sebelum tu dia pencen, waktu tu dia baru je nak jadi pengetua, dia terus pencen sebabkan ahli keluarga saya sebenarnya ramai. Saya ada sikit je lah 10 orang adik-adik. Masya Allah, berkat mak. Waktu adik saya dilahirkan, ayah saya kata kat mak saya, tak apalah, berhentilah. Fokus pada keluarga. Fokus untuk keluarga. Sebabnya ayah saya pun waktu tu busy dengan kerja. Dan ayah saya bekerja sebagai pegawai kerajaan lah. PTD terakhir di Jakim lah. So memang tidak ada secara direct tu sebagai petugas mana-mana kerajaan, NGO, mana-mana NGO lah. Petugas NGO tak adalah. Dia memang dua-dua adalah pegawai kerajaan lah. Masya Allah. Tapi macam mana anak dia boleh sampai gitu kan? Macam mana mak boleh tergerak lah nak minta dia lah. Antara salah satu cadangannya adalah pergi bertugas sebagai sukarelawan tu. Dia sebabnya kami ni mak ayah saya lah. Dia ni memang ahli ABIM. Jadinya cumanya ahli ABIM ni bukanlah into this kind of thing sangat, kemanusiaan dan sebagainya kan. Tapi bila kita dah melalui penelusuran kehidupan macam tu, so saya kata nak kerja sini tak boleh, nak kerja sini tak boleh. Saya kata mak saya, apa yang boleh kan? Saya duduk rumah ni lama ni, saya kata nak tunggu 6 bulan juga. Mak ni saya anak lelaki tau, anak lelaki lepas tu remaja, mana boleh duduk diam ya? Mana boleh duduk diam. Waktu tu kita kata mak nak keluar juga. Mak saya kata pergi duduk kat Samit Auri Syabim, tolong. So start daripada tu lah. Waktu tu kita pun pergilah, kita kata tak apalah, ni mak yang suruh ni. Kan lah, nak lawan mak. Nak lawan mak. Jadi kita pergi. Dalam keadaan kita tak dapat hikmah sebenarnya kenapa nak kena duduk di situ. Macam tu lah. Di permulaan untuk ni lah. So memang family tidak ada mana-mana background sebagai petugas rasmi kemanusiaan ke apa, tidak lah. Cuma dia from time to time lah, dah mungkin daripada didikan, benda yang kita buat saya kata tadi, paksa rela dan sebagainya lah. Dan degree di USIM, sekolah pun memang sekolah agama lah kiranya. Sekolah agama daripada di Samtouch. Samtouch. Sebab mak tadi Samtouch kan? Bukan juga. Ingatkan faktor mak bukan juga. Bukan faktor mak. Waktu tu saya dengan mak saya tu dah jauh. Cumanya waktu tu kita apply di beberapa sekolah agama lah dan dapat Samtouch. Tu selepas Samtouch tu ayah saya kata pergi Mesir. Itu selepas habis tingkatan 5? Tingkatan 3. Tingkatan 3? Seawal umur 15 tahun. Dah dibawa ke Mesir? Dibawa ke Mesir. Waktu tu sebenarnya dia tricky sikit lah. Ayah saya nak hantar saya tu. Dia kata pergi sana boleh jumpa abang. Oh, abang belajar sana? Abang saya belajar sana. Di Azhar. Ambil perubatan. Dia kata nanti boleh pergi visit abang saya. Rupanya bukan pergi visit abang saya saja, belajar sana terus. Jadi abang saya uruskan lah untuk ni. Ayah saya dah aturkan untuk belajar di sana, untuk kita ambil lurah dan juga pengajian agama lah. So dia punya sebenarnya tracknya tu adalah untuk saya sambung di Azhar terus. Tapi nak dijadikan cerita, kita tersepit di antara Husni Mubarak punya kerusuhan tu, tukar kepada Mursi tu, in between tu saya di sana pada tahun 2010. Oh, memang tengah bergolak ya masa tu. Bergolak lah waktu tu. Dan kita pun di evacuate dibawa keluar oleh kerajaan Malaysia ke Saudi, terus ke Malaysia. Bila dapat offer untuk patah balik, mak saya kata jangan pergilah. Mak dia seriau. Mak saya yang seriau. Dia kata seriau jangan pergi lah. So kita kata okey lah. Saya ikut je lah apa yang nak diaturkan. Jadi kita lah sambung belajar di Malaysia waktu tu, terus sampai SPM lah, masuk ke USIM dan teruslah sampai sekarang ni nak jadi bekerja di GPM lah.
Dan berada dalam keadaan bergolak ni, anak muda ni, bukan anak muda, saya rasa remaja lah kan, umur 16 tahun macam 15 tahun, 16 tahun. Kan, macam mana dalam situasi macam tu, tak takut ke negara-negara orang, mak jauh macam tu, mak ayah jauh? Uish, saya speechless lah waktu tu. Saya call abang saya, sebenarnya abang saya kat mana? Kat Jerman. Waktu tu, kata buat apa pergi Jerman? Aku keluar ni sebelum rusuhan. Mana nak tahu jadi rusuhan, dia kata kan. Hang tunggu saya aku balik. Sekali dia pun tak boleh balik Mesir waktu tu. Oh, tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Kita orang bertemu di Saudi, tapi saya dalam keadaan takut lah. Jadi kita waktu tu, pelajar-pelajar yang ada tu, kami seramai 10 orang dalam satu rumah tu. Kita tunggu duduk dalam tu, what's the next move lah. Sambil kita contact dengan Wisma Putra. Sebab saya bukan duduk di Cairo. Saya duduk di Zazi. Zazi dengan Cairo ni lebih kurang 5 jam juga. Oh, jauh tu. Dan di Zazi ni memang komuniti Melayu waktu tu ada dalam 1,000 orang je. Berbeza dengan di Cairo ada 10,000 orang. Yelah, sebab student kan? Sebab student. Jadi dan memang tempat kami ni agak pendalaman lah. Cuma waktu tu memang kita takut sebab semua ni budak-budak. Tapi adalah pegawai-pegawai Malaysia yang ada. Cumanya yelah nak berlawan dengan orang yang orang kata lagi besar dari kita, lagi kasar, dan waktu tu pun dilaporkan 6,000 banduan terlepas. Allah. Memang belakang selang 3 row daripada rumah kami je ada rusuhan, ada tembak-tembak. Adegan-adegan pecah rumah sedang berlaku. Allah. Dan kita waktu tu jam 2 pagi. Allah. Tiba-tiba pintu kena ketuk. Kita tengok daripada kan, kalau rumah orang-orang luar negara ni kan dia ada macam tempat tengok kat tengah pintu tu. Kita tengok, siapa ni depan rumah pegang AK-47 ni? Allah. Dia ketuk je, dia tak cakap siapa. So kita pun kata, Min. Dia tanya, siapa? Dia kata, syurta, polis. Kata, biar betul polis ni. Baju pun tak ada. Sebab nak kata, nak dijadikan situ waktu tu banduan terlepas. Polis pun tak pakai baju polis sebab banduan cari balik polis. Jadinya mereka ni semua jadi macam undercover lah. So kita kata, buka ke tak buka? Buka ke tak buka? 5 minit lepas tu kita dapat call. Ada polis datang depan rumah. Keluar sekarang sebab kita nak bawa pergi Cairo. Barulah kita buka. Baru boleh percaya. Waktu tu masing-masing dah pegang pisau dah ni. Pisau saja? Pisau saja. Nak berlawankan dengan orang pegang AK-47 kat depan tu kan. Kata kita buka dan kata diorang polis. Okey. Dan kita keluar daripada rumah tu. Kami di tengah. Mereka kepung keliling. Terus masuk van. Kita terus pergi Cairo. Tinggal barang. Masya Allah. Waktu tu memang itulah pengalaman pertama kita dalam keadaan konflik di waktu kecil. Yang menjadikan saya ni macam orang kata terlebih terdedah lah dengan benda-benda macam ni. Tu yang berani tu kan. Jadi sekarang ni takkan nak pergi negara konflik ni tak ada masalah lah. Tapi kita balik tu taklah cerita dengan mak. Maksudnya kan perjalanan hidup tu tak pernah ada yang kebetulan kan. Sebenarnya memang Allah aturkan kan. Sebab lepas tu bukanlah terus pergi kepada NGO pun. Bersama belajar dan sebagainya. Barulah masuk NGO untuk kerja-kerja kemanusiaan. Dan bila berdepan dengan situasi macam tu kan, masa umur belasan tahun, kemudian sekarang ni bertugas dengan tempat-tempat negara-negara konflik, apa perasaan yang selalu Salman ada? Perasaan yang selalu saya ada orang kata klise lah kan. Kita kata pergi ni kalau syahid lah. Masya Allah. Tapi itu sebenarnya itu yang biasanya ada. Tapi yang main dia adalah perasaannya adalah untuk saya lihat bumi tu balik, untuk kita ceritakan balik. Sebab biasanya setiap kali saya balik, saya akan cari ruang untuk saya share di mana-mana medium yang ada, baik di universiti dan sebagainya lah. Dan memang kita kata perasaan tu, kalau kata contoh macam waktu saya first time ke Afghanistan, bercampur bau. Orang kata Taliban macam ni kan, sampai kena macam ni. Kita kata sepanjang jalan nak ke Afghanistan tu, kita punyalah bacalah macam-macam, bacalah, habis baca sampai tertidur, bangun tak sampai lagi ni, touchdown je. Ni first time nak tengok Taliban ni. Kita dah dengar cerita daripada tahun 2000 kan, Taliban ni macam ni. Ada orang kena macam ni. Bila kita jumpa, ini is Taliban 2.0. Dan kita lihat sendiri negara tu, kita tengok orang ni, barulah macam kita faham, okey macam ni. Mungkin diorang ni ada segelintir yang ada sikap ekstremis. Beza pula kalau macam first time saya jejakkan kaki ke Syria. Kita pun kat sini kita dah dengar kata ada bom toksik lah, kan sebagainya, rakyat-rakyat yang terjejas rumah kan. Sekarang ni di dalam Syria saja, pelarian di dalam negara saja 21 juta. Allahu Akbar. Dah sama lebih kurang dengan negara kita. Hampir rakyat negara kurang kita. 10 juta. Betul. Belum masuk lagi yang jadi pelarian di luar negara. So waktu saya sendirilah first time jejak kaki di Syria pun kata,
betul lah apa yang orang cerita. Kita pergi sendiri, kita lihat macam saya sebutkan tadilah kan, waktu tu tak banyak exposure, tapi bila lama-lama barulah kita nampak betul ada suicide bombernya masih ada, serangan di checkpoint masih ada dan sebagainya. Kita terpaksa orang kata lalui benda-benda macam tu lah demi untuk menjalankan amanah yang dah dibagilah, terutamanya dari rakyat Malaysia daripada sudut bantuan-bantuan dan sebagainya. So kita kata perasaan tu berbeza mengikut negara yang kita masuk. Kalau negara konflik ni memang orang kata macam-macam lah fikir tu. Masuk tu kalau macam Afghanistan tu memang sebenarnya waktu saya sampai tu, Masya Allah, keliling tu macam tak ada masalah orang pegang senjata. Memang itu macam mainan. Memang itu dia macam mainan. Kita sampai tak jumpa geng-geng yang orang kata yang agak ekstremis ni. Apa sebenarnya korang punya matlamat ni? Dia kata kita ni nak mencari syahid. Tapi sekarang dah tak ada perang. Sebab sekarang dah tak ada perang dah di Afghanistan. Betul. Saya sampai ke Afghanistan tu 3 bulan selepas Taliban ambil alih lah. Sebab waktu tu di Global Peace Mission kita seminggu selepas Taliban ambil alih kita ke sana. Kita hantar grup pertama yang sepatutnya saya pergi waktu tu, tapi berlaku kekangan, jadi saya tak boleh pergi. So saya join untuk second trip lah 3 bulan selepas tu untuk kita tengok kerja-kerja terkehadapan apa yang kita boleh buat di Afghanistan lah. Dan memang kita jumpa-jumpa, patutlah ada lagi negara-negara yang macam ni. Sebab adanya pemikiran-pemikiran yang mungkin agak ekstrim, pemikiran yang tidak terdedah kepada dunia luar sebagainya. So, kalau kita tengok sini macam contoh, geng-geng Taliban ni sendiri terpecah kepada beberapa grup. Dalam Taliban tu sendiri? Dalam Taliban. Ada yang dah memang orang kata moderate. Tapi kalau jumpa geng-geng yang agak ekstrim ni, handphone pun tak ada. Jadi macam mana dia nak ada exposure kepada luar negara? Diorang pun memang pembelajaran pun di kalangan mereka saja. Terhad lah kan? Terhad. Jadinya itu yang menyebabkan dia rasa selesa dengan keadaan dia. Dan jumut lah dengan pandangan dia. Betul. Je kan? Jumut dengan pandangan dia saja. Dia rasa apa yang dia buat ni betul. Apa yang negara luar buat tu salah. Jadi memang itu kita pergi juga. Benda yang ketiga saya akan fikir adalah ini adalah dakwah aku untuk mereka yang beragama Islam juga di sana. Untuk kita bawa sebenarnya ini imej Islam yang perlu kita tunjukkan. Semisalnya sebagai contoh, awal saya sampai ke Sirah tahun 2017, waktu itu saya terkejut. Saya dah memang merasalah tahun 2010 waktu di Mesir, kita tengok golongan wanita ni direndahkan. Maksudnya bila kerja tu dia tak same level. Wanita ni tidak boleh bagi arahan. Tapi 2017 tu kita lagi nampak sebab kita lagi dekat dengan komuniti tersebut. Waktu 2010 tu saya duduk dengan komuniti Malaysia, tapi kita belajar di sana. Kita masuk, kita tengok diorang ni memang tak boleh nak terima arahan dengan perempuan. So slowly kita akan tunjuk macam ni sebenarnya kita praktis kat Malaysia. Perempuan dengan lelaki ni kita boleh bekerja selagi mana syariat tu dijaga, selagi mana batas tu dijaga, tidak ada masalah. Sebab apa? Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Sebab kita perlukan semua, baik daripada lelaki, perempuan ataupun mana-mana komuniti. Kan? Ada peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing. Itu yang sebenarnya menjadi dakwah kita lah. Bukan sahaja untuk orang non-Muslim, untuk orang Muslim juga. Untuk kita ajar mereka macam ni seharusnya menjadi orang kata Muslim yang sebenar. Yang boleh menjadi contoh kepada rakyat di luar, di luar negara lah. Mungkin kalau di Malaysia kita tak nampak benda-benda macam ni. Tapi bila kita keluar, kita ke kawasan-kawasan yang orang kata agak terpencil dengan benda-benda macam ni, benda-benda macam ni yang kita nak tunjuk pada luar. Tapi itulah kita kata, kita ni sebenarnya sebagai ejen pengubah ataupun ejen dakwah secara tidak langsung. Betul. Untuk bawakan cerita-cerita ataupun teladan-teladan ni kepada komuniti yang kita jumpa lah di luar. Bukan mudah tau, sebab dia nak pergi nak tunjukkan contoh dalam keadaan budaya yang berbeza. Betul. Budaya berbeza ni satu cabaran yang besar sebenarnya kan. Tapi pelan-pelan kan. Kita usaha Allah yang akan mentakdirkanlah ujungnya nanti natijahnya bagaimana. Cumanya nak tahu juga, sebab ni ada antara peluang jugalah untuk macam side kami di IKIM ni, nak tahu juga daripada Salman sendiri kan. Salman, sebab Salman anak muda kan. Bila sebut tentang anak muda ni, bila sebut tentang Islam, perjuangan dan sebagainya ni, dia ada dua ekstrim juga tau. Ada yang terlalu sangat macam Islam kena begini-begini, kita kena tegakkan Islam sampai ekstrim. Betul. Ada pula kata kita kena jaga semua benda ni, jangan terlampau sangat, kita kena aman damai semua. Tapinya aman damai yang kita terasa macam sampai satu masa tu kita tertindas. Jadi macam Salman sendirilah, untuk anak muda ni bagaimana sebenarnya cara berfikir yang betul untuk kita pastikan kita ni tergolong dalam orang yang betul-betul memperjuangkan kemanusiaan itu. Baik, terima kasih. Saya kira untuk
berada di situ, dia ada beberapa step lah. Yang pertamanya adalah untuk kita cakna terhadap isu. Sebab ada orang dia tahu isu tapi tak tahu actually kenapa we fight for the cause. Kenapa kita memperjuangkan cause tu. Ada orang kata aku perjuangkan Palestin sebab Palestin tu negara Islam. Bukan setakat Islam sahaja. Sebenarnya itu adalah kiblat pertama kita. Mereka adalah saudara kita. Oh, kena belajar lebih lagi lah. Kena lebih lagi maksudnya. Ambil cakna tentang apa sebenarnya yang berlaku, apa yang kita nak fight. Sebab benda-benda macam ni yang sebenarnya kalau kita dapat di tempat yang betul, bukan hanya orang Islam yang kita boleh ajak untuk bersama dengan kita. Memperjuangkan memperjuangkan non-Muslim juga. Sebab apa bila saya bertemu dengan rakan-rakan daripada agama-agama lain, sebab kita pun dari Global Peace Mission pun kita berada dalam satu gabungan yang kita panggil Friendship Group of Interreligious Society. So kita ada beberapa agama dalam tu lah. Hampir semua agama dalam Malaysia ada dalam tu. Dan kita akan bertukar pandangan selalunya. Kenapa kita perjuangkan isu Palestin? Kenapa kita perjuangkan isu Syria? Kenapa? Apa isu sebenarnya perbezaan Zionis dan juga Yahudi? Kenapa kita okey dengan Yahudi tapi kita okey dengan Zionis? Dan sebagainya. Itu yang pertama, ambil cakna tentang isu yang sebenar. Yang kedua adalah macam mana? Yang kedua adalah keterlibatan. Selepas kita tahu isu, kita pergi terlibat dengan mana-mana agensi, organisasi baik NGO ataupun akademik dan sebagainya untuk kita berpartisipasi sebenarnya apa yang berlaku. Jangan gerak seorang-seorang. Jangan gerak seorang-seorang. Sebab bila kita bergerak seorang-seorang ni yang sebenarnya senang terpengaruh. Sebab kita sendiri pun di GPM pun banyak berita-berita yang kita terima macam ni kan. Bila dia bergerak seorang-seorang, di hujung tu ada yang menarik dia ke arah lain. Allah. Tahu-tahu dah join ISIS. Allah. Tahu-tahu dah orang kata dah bawa satu dakwah yang berbeza. Kan cerita pasal tu lah, pasal ni lah. Dia perlu bergerak di dalam berkumpulan. Sebab benda-benda macam ni bukan isu kecil. Dia adalah isu yang besar. Isu tentang kadang luar negara, dalam negara satulah. Yang perjuangkan luar negara ni satulah. Dan yang ketiganya adalah khidmat. Bila kita dah participate, libat sama, yang ketiganya adalah khidmat lah. Khidmat untuk kita bagi kepada apa sahaja yang kita boleh. Sama ada yang pertamanya mungkin jadi ejen sebagai ejen advocacy. Ceritakan sebenarnya apa yang berlaku, kenapa kita perjuangkan, bagi orang faham. Lepas tu yang keduanya, kalau boleh lebih, mungkin kita boleh participate, pergi terus ke negara tersebut. Ataupun yang ketiga, kalau tak boleh, kita buat kita punya small circle kan. Kadang-kadang ada orang kata dia ada usrah kecil untuk membincangkan isu-isu semasa. Isu-isu semasa dia mungkin boleh jadi sembang santai. Sebab kadang-kadang macam saya sendiri pun kita buat di kalangan kawan-kawan. Ada komuniti dah kiranya. Ada komuniti kecil. Kita kadang-kadang lepak. Mamak tu bukan lepak saja. Kita cerita, okey sebenarnya negara ni macam ni. Ini yang sebenarnya berlaku. Dia bukanlah terlampau ekstrim ataupun apa. Atau pasal contoh lain kita cerita pula kenapa peperangan yang berlaku di Syria tu berlaku. Sebenarnya bukan pergaduhan tu semata-mata antara Syiah dan Islam. Syiah dan Sunni. Tetapi lebih kepada sebenarnya ketamakan terhadap kuasa. Itu yang menyebabkan mereka bergolak. Sama juga dalam isu di Yaman. Kan? Kenapa berlakunya perang antara Houthi dan juga kerajaan? Sama juga tamakan kekuasaan. Siapa yang nak memerintah? Kalau sekarang di Syria sendiri dah pecah kepada 3. Kita ada grup rejim, kita ada grup mereka panggil sebagai interim government. Kalau kita jumpa orang Syria, dia takkan sebut interim government lah. Dia cakap kami ni golongan suar, golongan revolutionaries. Kita ni revolutionaries. Kita kata bukan korang ni rebel. Bukan, kita bukan rebel lah. So that is the term they give lah. And then yang ketiga, diorang ada grup Kurdish. Kurdish. Ini adalah 3 paksi yang terbesar lah. Dalam grup interim government sendiri ada banyak pecahan lagi. So benda-benda macam ni yang sebenarnya inside story yang orang tak tahu, yang kita boleh ceritakan kepada orang untuk tahu sebenarnya apa yang you guys nak fight. Ada orang kata kenapa you guys tak pergi belah rejim. Kata kenapa nak pergi belah rejim kan bombing. Tapi bukan setakat kita nak bagi tahu mesej yang itu, tapi kita nak bagi tahu inside story apa yang berlaku, peperangan ni macam mana dan sebagainya lah. So libat khidmat tu penting. Dan mungkin yang last sekali adalah kita kata usahalah apa yang boleh kita buat lah untuk membawa mesej yang sebenar kepada isu-isu kemanusiaan lah, baik dalam negara
dan juga luar negara. Kan sebab anak muda ni tenaganya lebih, semangatnya lebih, tapi lebih tu dia kena ada saluran yang betul lah. Kena ada ilmu, kena bercampur dengan orang yang baik yang betul. Barulah kita dapat maklumat yang betul untuk kita bertindak seterusnya. Kita sampai hujung-hujung dah. Tapi macam tak puas dengar 30 minit bersama dengan Salman bercerita tentang pengalaman, dan juga Salman sendirilah bertugas sebagai petugas kemanusiaan. Kan hujung ni sikit mungkin nasihat mungkin ataupun pesan-pesan Salman sendirilah kepada anak-anak muda kita bila tentang kemanusiaan, bekerja sebagai dalam bidang kemanusiaan ni, apa yang perlu ada dalam jiwa kita sebagai anak muda. Baik. Untuk yang terakhir ini mungkin yang pertamanya adalah sudilah saya ingatkan, mungkin yang pertamanya sebagai anak muda kita terlibatlah dengan apa yang kita boleh. Itu yang pertamanya. Anak muda dia kena jalan terus. Oh, betul. Betul. Panjang jauh tenaga lagi dia tu. banyak. Umur dia masih muda, banyak benda. Energi dia masih tinggi. Jalan terus selagi mana tidak melanggar syariat, selagi mana tidak melebihi batas, lakukan. Sebab dengan nanti bila dah usia dah mencecah lebih, lepas golongan muda, orang kata lepas umur 40-an lah. Muda ni. 40-an ataupun 35 kan. Kalau di Malaysia ni kategori belia. Kan, kita kata lepas tu nanti kita dah penat. Nak keluar je, nak driving untuk 8 jam tak boleh dah. Dia kena stop. So waktu muda ni cubalah buat apa yang kita boleh buat. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah untuk lihat dulu apa yang kita boleh bagi sebelum apa yang orang boleh bagi. Masya Allah. Itu yang kita sebenarnya. Sebab apanya, kita ada satu, kita kata wisdom yang kita selalu sebut, what you give, you get back. Itu sebenarnya. Sebab saya pun waktu awal saya mula, saya tak tahu pun sebenarnya apa sebenarnya dapat. Tapi kita buat. Paksa rela. Sampailah kita lihat, okey, sebenarnya ni aku dapat. Sebab apa, bila dengan terlibat dengan benda-benda macam ni, sebenarnya yang kita tak nampak adalah networking kita. Relation kita. Soft skill kita. Yang benda-benda yang kita takkan dapat melalui universiti formal. Universiti kehidupan nama dia. Ini adalah universiti kehidupan nama dia. So networking, relationship, skills dan sebagainya. Yang saya rasa kalau saya tak terlibat ni, saya takkan ada benda-benda macam ni. Mungkin nak bercerita di IKIM pun tak boleh nak cerita. Baru nak cakap ni kan skill ni lah kan. Skill lah. Dan yang terakhir sekali adalah apa yang kita lakukan, kita tetapkan diri kita, ini adalah ikhlas kerja aku kerana Allah Ta'ala. Kerana ada satu pepatah Arab yang saya selalu ingat diri saya, yang saya dapat juga daripada mentor kita saya, disebutkan wama bakiyalana illal al-ikhlas. Sebab apa, di akhirat nanti kita tak tahu sebenarnya. Dalam banyak-banyak, contoh saya sendirilah, dah orang kata dah berapa, dah dekat 7 tahun dah saya berada dalam bidang ni. Saya tak tahu sebenarnya dalam 7 tahun ni berapa sebenarnya yang saya ikhlas. Sebab itu yang sebenarnya saya nak bawa ke akhirat nanti. Kan 7 tahun ni mungkin orang kata kau dah 7 tahun dah ni, tapi sebenarnya yang kau ikhlas 3 hari je. Tapi alhamdulillah ada 3 hari tersebut. Paling kurang adalah juga kan, ada yang menyumbang. Sebab kita tak tahu kat mana titik sebenar kita ikhlas. Sebab apa, dalam apa jua yang kita lakukan, dalam apa jua pekerjaan yang kita buat, dia akan ada satu tahap tu yang kita rasa aku buat kerja ni bukan sebab ikhlas, tapi sebab aku terpaksa. Tapi sedangkan apa yang kita buat ni, bila kita ikhlas, Allah akan jadikan tu sebagai pahala, sebagai ganjaran kepada kita. Dan memang kita pun diingatkan pesan setiap pagi keluar rumah, kalau pergi kerja, niatkan kerja tu kerana Allah Ta'ala, sebab itu semua akan jadi pahala. Cuma kita tak tahu mana satu yang sebenarnya ikhlas. Dan itulah sedikit 3 pesan untuk anak muda, untuk kita explore dan kembangkan diri kepada masa hadapan, insyaAllah. Ni nampak kan, bila beza orang yang memang ada passion. Kerja memang ada passion, dia akan buat sehabis baik kan. Daripada paksa rela jadi suka rela kan. Kadang-kadang benda kerja-kerja macam ni, kemanusiaan ni kadang penat kan. Betul. Penat tu macam mana nak sustain untuk terus ikhlas tu yang mencabar. Tapi setiap orang ada mujahadah masing-masing. Semoga berjaya Salman untuk meneruskan lagi kerja-kerja seterus ni. Cuma di GPM apa antara aktiviti latest lah yang terkini ni? Kalau sekarang ni kita tengah bantu untuk banjir di Johor. Kita dah mulakan dengan sumbangan lah. Sebab ada orang tanya kenapa tim GPM tak turun. Kita bukan tak turun, kita dah bagi sumbangan. Sebab kita ada GPM di Johor juga. Yang represent, cumanya mereka selalunya yang keluar ni muka-muka sama. So tu orang tanya kenapa tak ada. So sekarang kita di Johor. Kita juga ada tim di Turki, Syria. Sekarang ni tengah membantu untuk gempa. Betul. Kita tengah membantu di sana. Mereka akan berada insyaAllah sampai April lah. Sebab ada banyak benda yang kita buat, bukan hanya bagi one off punya sumbangan, tapi kita look into sustainable project lah. Dan yang terkehadapan juga, kita akan ada beberapa aktiviti di negara luar dan dalam Malaysia lah. Macam dalam Malaysia kita akan teruskan projek-projek komuniti setempat kita.
di luar, kita akan ada bantuan juga di Iraq, di Pakistan, dan juga ongoing projek kita di Palestin. Sebab kita di GPM ni sebenarnya hampir 23 negara kita bantu, termasuk Malaysia lah. So di setiap negara tu ada bantuan-bantuan yang kita lakukan lah di sana. Alhamdulillah. Masya Allah, ni bukannya mudah untuk terlibat dalam dunia seperti itu kan. Tak semua orang direzekikan, tapi Masya Allah, tahniah kepada Salman and the gang. Kerana apa? Kerana terlibat sama dalam misi-misi kemanusiaan dan sebagainya. Apapun didoakan semoga terus maju jaya Salman dan juga rakan-rakan yang lain. Dan untuk anda rakan pendengar, ni yang kita belajar. Kita kena belajar bagaimana untuk kita suka pada kerja kita suka pada kemanusiaan supaya kita menjadi orang yang ada hati. Bukannya mudah nak jadi orang yang ada hati tu. Terima kasih banyak Salman untuk perkongsian. Sampai bertemu lagi dari masa insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi sini. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam Pengurusan harta orang Islam adalah saya Irwan Johari temankan anda lagi ni. Biasalah. Bila mai umur macam ayah ni. Kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Pada anda, syukur kita nak sama-sama lagi. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Yang pernah terpalit sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami di sebalik suara-suara itu. Kerana anda, kami masih di sini untuk meraihkan ulang tahun Radio IKIM yang ke-22 tahun ini. 6 Julai, tarikh bersejarah bagi Radio IKIM. Kami akan terus dan sentiasa bersama anda. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22.
inspirasi bila dicontohi, kaulah makhluknya yang tertinggi. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan hijau je traffic light, tarik balik kepada D, 3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disuap padan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0.
sebagai obat diri. Kamin sakimin bihazal waqtina ala shifa wa kam bihi tasan min abdi bil mustafa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama